إلى رد الله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallahu sirrah. As-salatu tukhratun lil qulubi min adnasiz zunubi wastiftahun li babil ghuyubi. As-salatu, bermula sembahyang itu dia sebagai tukhrah, penyucian, sebagai penyuci hati daripada kotoran dosa, dan untuk pembuka pintu gaib, segala alam yang lain dia terbuka dalam sembahyang terbuka. Syekh Ibn Arabi seorang daripada wali besar mengarang kitab Futuhatul Makkiyah. Ketika dia sembahyang, maka anak murid nampak jari kaki itu bergerak gerak sikit dia. Maka lepas sembahyang, anak murid tanya, "Ya Sayyidi Syekh, kenapa berlaku sedemikian?" Dia kata ketika itu Imam Fakhruddin Ar-Razi sedang mengalami sakaratul maut. Maka oleh kerana itu iblis datang tu nak menyesatkan, nak menggoda dia. Maka aku syarat, aku tendang dengan jari aku. Maka habis tercampak dan semua mereka itu, dan alhamdulillah dia mati beriman. Oh, dahsyat. Itu apa tu? Ibn Arabi kan, wali besar, ulama besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya perumpamaan sembahyang itu bagaikan sungai mengalir di muka pintu salah seorang. Mana seolah-olah depan pintu rumah kita ada sungai yang cantik, jernih, deras, lalu air dia. Maka ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. 5 kali dia mandi. Apakah ada sisa dari kotoran? Jawab dia, tidak ada daki, tak ada apa, bersih. 1 hari 5 kali dia mandi. Jawab dia, bersih. Begitulah maknanya sifat sembahyang, dia membersihkan kotoran. Sebab bila seorang menghadap Allah Ta'ala sembahyang dengan benar-benar dia tawajuh kepada Ta'ala, maka kalbi dia Masya Allah akan cantik, bersih daripada segala danas, segala kekotoran, segala maknanya benda-benda yang menjadi hijab ni. Dan dibukakan di berbagai pintu pembukaan daripada Allah Ta'ala. Maka apakah ada sisa dari kotoran? Jawab sahabat, tidak ada sisa kotoran sedikit pun. Begitulah maknanya. Maka Nabi SAW pun demikianlah pula contoh dari sembahyang 5 waktu. Tiap-tiap waktu kita suci, kita sental dia. Yang menghapuskan maknanya kekotoran kalbi tadi. Yang menghapuskan akan dosa. Dia sujud, dia dosa dia habis. Dia rokok tu pun dosa dah jatuh. Dia ambil semayang tu pun dah jatuh tanggal-tanggal. Allah. Juga sembahyang sebagai pembuka pintu gaib. Sebab bila hati telah bersih, hati ibarat cermin, bila kita bersihkan dia pun berkilat, dapat tak ditangkap, dapatlah kan.
Cermin sifat dia menangkap segala gambaran dalam dia akan nampak. Kalau cermin tu syarat dia bersih saja, di mana saja dihadakan maka akan masuklah gambar benda dalam tu. Cermin kita tunjuk kat kereta, kereta masuk dalam. Kita tunjuk pokok, pokok masuk dalam tu. Tunjuk kat orang, hadapkan dia cermin tu ke orang, orang masuk dalam tu. Begitulah qalbi, bila dia bersih betul, dia hadap ke mana? Ya, alam malakut jabarut pun masuk habis. Terbuka tu maksud dia. Sebab apa dia terbuka? Sebab sudah bersih. Jadi sembahyang sesuai bila dia bersih betul qalbi dia tu. Macam-macam pembukaan dia dapat. Sebab bila hati telah bersih dan selalu berhubungan dengan Tuhannya. Sebab sembahyang tu ialah silatul bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Kalau dalam sembahyang dia tak ada kontak Tuhan qalbi dia, maka berat sebab. Ya, sebab sembahyang tu jadi untuk kita menghadap, untuk dia bermukalamah, untuk dia bermukhatabah dengan Tuhan tu. Beberapa perkara mutiara besar. Kalau Syekh Daud dia sebut 9 dan banyak lagi lah dalam tu. Pembukaan di dalam sembahyang. Ya, antara dia ada mesti ada khulwah. Sembahyang tu dipanggil khulwah. Bainal musalli wa rabb. Antara orang yang sembahyang dengan Tuhan dia mesti jadi khulwah. Maknanya bersunyi ni dia dengan Tuhan dia. Cerita lain tak boleh masuk. Dan tak dibenarkan ingatan suatu pun selain dari Allah dalam sembahyang. Tapi apa yang berlaku, itulah dia. Dalam sembahyang macam-macam benda masuk. Barang dihilang pun jumpa dalam sembahyang. Mana kita tak mengambil perhatian. Ya. Itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bila nak sembahyang dia, masya-Allah. Ya, sampai kesan dia tu wajah dia berubah. Sayyidina Hasan dia kecantikan wajah Rasulullah tu ada dekat dia bahagian mana? Atas. Sayyidina Ali bagi bawah, Sayyidina Husin banyak mirip. Sayyidina Hasan belah atas banyak. Cantik dia. Jadi bila ambil wuduk dia pucat muka. Bila ditanya, dia kata kau tak sedar kau nak menghadap siapa ni? Ya. Dia pernah ambil wuduk dia tak rasa dah nak menghadap Malikul Muluk, raja segala raja, sebab semayang tu kau hebat dia menjaga. Kita semayang pakai cincai tak boleh ya. Benda besar tapi kita tak dapat rugi maknanya. Maka proses benda tu. Kalau Imam Tarekat Syazilah Syekh Hasan Sazili kata latih memperbanyakkan semayang pula. Lagi tak kosong kita bangun lagi. Dapat 5% kosong, bangun lagi. Sampai dia naik persen tu naik. Anak su kena macam tu. Kena taskil kita buatkan dia dengan banyak ibadat. Lagi dia degil payah nak hadap, dia jangan berhenti. Lagi kau tak menghadap betul, aku tak berhenti kita. Mayang lagi, kita denda dia. Itu dalam sistem atau dalam cara tarbiyah qalbi kita, dia ada satu benda dipanggil mu'aqabah. Apa makna mu'aqabah? Ialah denda. Ya, lagi kau tak menghadap Tuhan, aku tak berhenti kita. Rasak dia betul-betul. InsyaAllah dia akan berubah. Kemudian as-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwari. Itu benda sembahyang semua ada tuan. Sembahyang tu sebagai tempat bermunajat. Tempat seorang tadi munajat. Kalau sembahyang tak dapat munajat, bermakna sembahyang dia tak jadi. Ya. Yang ini menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta memanjatkan puji syukur. Dan sembahyang betul-betul kita rafakkan pujian kita, kesyukuran kita betul-betul menghadap dia. Dan sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kekotoran, ya, leluas di dalamnya datangnya berbagai rahsia Tuhan. Bila bersih akan dapat dan terbit terang padanya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifah. Berbagai ziyadah tambahan daripada ma'rifat akan meningkat bila dia sembahyang. Sebab sembahyang itu menghadap Tuhan betul, maka Tuhan akan beri, tapi dengan sungguh-sungguh.
zahir dan batin dia menghadap. Kemudian firman Allah Ta'ala, maksud di sini, ya, dirikan sembahyang itu untuk zikir. Wa aqimis shalah li zikri. Dirikan kamu sembahyang untuk zikir, untuk ingat menghadap ke Tuhan. Maksudnya tidak dibenar ingatan yang lain. Dan sembahyang tak diizin kita ingat benda yang lain. Tapi apa yang berlaku itu? Macam-macam benda masuk. Kerja dia, darat, laut, macam-macam masuk. Allah. Wa aqimis shalah li zikri. Mana tegakkan sembahyang, dirikan sembahyang untuk zikir, ingat kepadaku. Mana tempat sembahyang tu tempat sedap, dia berlazat dengan Tuhan. Ya, kalau tak dapat, tangisilah. Mesti ada banyak penyakit, slide lagi, kotor. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri sembahyang, maka Allah membuka untuknya tirai hijab. Ya, Tuhan buka dan langsung dihadapinya, terbuka. Ya, berdiri tegak pula para malaikat dari atas bahunya hingga langit mengikuti sembahyang tadi, dan pula mengaminkan doa dia. Betul, kalau imam doa amin, kita sunat sama sekali. Iza amanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bila iman ucap amin, kita serentak. Dan siapa yang muafakat amin dengan amin imam, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Maksud amin imam tu dia serentak dengan amin malaikat. Ya, kita amin, malaikat aminkan tadi. Imam amin tu dia aminkan, dia kita serentak, dosa itu diampun, tu kelebihan dia. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri sembahyang, maka telah membuka untuknya tirai hijab. Ya. Dan langsung dihadapinya, dia pun menghadap terus. Ya, hati dia muraqabah, musyahadah dengan Tuhan. Dan berdiri tegak para malaikat dari atas bahunya. Di situ naik ke atas hingga langit, ya, mengikuti sembahyang dan mengaminkan doanya. Dan seorang yang sembahyang itu ditaburi rahmat daripada langit hingga ke ubun kepalanya, atau taburkan nur rahmat, dan dipanggil oleh suara, ya, seruan nida. Andaikan orang yang munajat ini mengetahui siapakah yang ia diajak berbicara, tidak akan berhenti memutuskan sembahyang. Ya, kalau orang sembahyang dia tahu dia bertakallum dengan Tuhannya. Sebab itu dalam hadis bila kita ucap dia alhamdulillahi rabbil alamin, apa Tuhan jawab? Hamadani abdi, telah memuji akan daku oleh hamba. Berdialog kan, itulah hadis sahih. Maknanya bertakallum. Kalau dia menghayati benda tu, oh Masya Allah, nah saya dia tak nak berhenti semayang. Ya. Ini pula semayang macam keyboard. Pro 7 minit dah siap. Itu semayang gila babi yang ni. Dia semayang, agak kita boleh fikirkan Nabi semayang macam tu. Apa orang gila. Kau badak orang bagus tenang. Tempat berlazat dengan Tuhan, kau macam lembu kena sebat berterabuk lagi dan tak kena. Sebab dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala membuka Allah, dan sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk orang yang sembahyang. Pada sembahyang kita rasakan benda tu, ya, terbukanya, dibuka pintu langit dan doa diangkat. Dan sungguhnya Allah Ta'ala membuka barisan orang-orang yang sembahyang di hadapan malaikat. Ya, malaikat nampak kehebatan orang yang sembahyang ni. Waktu suruh kita apa, jaga betul-betul sembahyang, terutama jaga kalbi kita tu, jangan dia berpusing tempat lain. Ya. Kemudian disebut dalam kitab Taurat, ada disebut, hai anak Adam, jangan malas untuk berdiri sembahyang, ya, di hadapanku sambil menangis.
Kalau elok dia sembahyang tu sampai ada tangisan zahir dan batin ni. Paling kurang boleh tak ada zahir, batin dalam tu ada tangisan dengan Tuhan, tangisan kerinduan, tangisan munajah. Ya, kalbi dia betul-betul menghadap. Maka adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekat diri dari hatimu, dan kerana gaib kau telah dapat melihat cahayaku. Ya, jadi maknanya sembahyang itu tempat pembukaan yang berbagai-bagai, dengan syarat dia beri tumpuan ishtighalul qalbi, ya, bis salah, sampai kita sembahyang itu dapat daripada halawah, kemanisan yang hasil daripada penumpuan betul-betul. Lepas tu baru dia buka akan hijab. Kemudian Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, Allah Ta'ala telah memanggil orang-orang yang bertauhid, orang yang mengesakan kalbi dia memandang Tuhan, supaya sembahyang 5 waktu. Sebab apa tu? Kerana rahmat kasihan kepada mereka. Sembahyang tu sebenarnya satu kurniaan rahmat daripada Ta'ala kepada kita. Ya, sebab dalam sembahyang tu berbagai-bagai kurniaan, pembukaan hadiah dia. Kerana rahmat kasih sayang kepada mereka dan menyediakan berbagai macam hidangan. Dalam sembahyang tu ada hidangan ruhani, ya, supaya seorang hamba itu dapat merasa pada tiap-tiap bacaan dan gerak itu kurnia pemberian ni. Maka gerak itu bagaikan makanan. Mana rukun fi'li itu ibaratkan macam makanan, daripada berdiri, rokok sampai sujud, tempat paling hebat. Sedangkan bacaan bagaikan minuman. Mana bagaimana seorang sedap merasakan minuman, begitulah dia kena rasakan sedapnya dia bertakallum dengan Tuhan dalam sembahyang. Dan hidangan yang disediakan oleh Allah Ta'ala tiap hari 5 kali, ya, 5 kali makan tu. Bila makan sempurna, maka kita akan sihat ruhani dia. Dan rohani yang sihat, dia akan cergas membuat amal saleh, pantas, lazat, nikmat. Berbanding dengan rohani yang ada penyakit, disebabkan kelalaian dia. Dia buat ibadat tu buat, tapi tak ada rasa kemanisan, rasa berat dan seumpamanya. Itu beza dia lah. Walhasil, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Ta'ala berikan kita cara sembahyang sebenar-benar yang diberikan pada arifin nabillah, orang yang betul-betul arif di kalangan para awliya, ya, rasa dia, kelazatan dia, kenikmatan dia, situ benda besar. Sedangkan bacaan itu bagaikan minuman dan hidangan, ya, disediakan oleh Allah Ta'ala tiap hari 5 kali, supaya tidak ada lalai, tidak ada lagi sisa kotoran dan debunya. Supaya dalam kalbi kita tu, dalam hati tu lah, tidak ada lagi debu-debu kelalaian, debu-debu maksiat, ya, dan kotoran-kotoran. Maka layaklah ia menyeberangi alam-alam yang lain, dengan sebab kebersihan telah tercapai. Kemudian alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Itu dipanggil apa? Kurnia nikmat besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, ya. Jadi alima wujudad dha'fi, Allah SWT telah mengetahui, ialah kelemahanmu, daif kita, ya, daif, tak kuat kita. Maka ia menyederhanakan bilangan, ya, Nabi ulang alik sampai 5 waktu. Bila Nabi turun cerita pada sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah minta kurang? Kalau 50 lagi baik. Kalau kita 50 macam kejap-kejap sembahyang, berhenti kejap sembahyang lagi, duduk kejap sembahyang lagi. Wah, masjid bang 50 kali ya. 50 kali bang, kejap azan.
Allah, sahabat iman tadi. Kena kalau orang yang tak kuat iman kan macam tak kurang ni. Ya, terutama subuh tu. Wah, dia nak membongkang ni. Jadi 5 itulah cantik lah tempat ni. Sebab apa tu? Al-ibadah. Tuhan mengetahui akan kedaifan kita. Maka faqallala adadaha. Maka dikurangkan akan angka bilangan hingga jadi 5 waktu. Allah. Dan mengetahui Allah pula bahawa engkau sangat berhajat, ya, maka ia memperbanyakkan pahala. Tapi Allah tahu kita berhajatkan kelebihan dia, pahala dia, maka dia pun lebihkan nisbah pahala. Kau panggil kerja kurang, gaji lebih. Atau nak bagi tu, kerja kurang, gaji lebih, pun dia kita nak buat. Memang layak kena baling dalam neraka, ya, kena baling dalam neraka pun layak dah. Dah bagi kerja kurang 5 waktu, gaji pula lebih. Yang 50 tu tak dikurangkan, dimasuk dalam 5 waktu. Pun dia tak nak buat juga. Dia macam naas. Sebab tu Tuhan kena kan, kalau dia tinggal 1 waktu je tak bertobat, mati 80 hukbah dihumban ke neraka. Man taraka salata muta'amidan abqahullah bin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa meninggalkan semayang dengan sengaja, dihumban ke neraka 80 hukbah. 1 hukbah tu 80 tahun. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Wah, tadi nak kali dia dan tunggu 1 waktu. Kalau sekali dia mati, dia tak bertaubat, tak sempat qada apa semua, tu balasan dia 1 waktu. Bayangkan kalau banyak. Jadi makna sini apa? Tuhan dah gandakan sesuai lah, kalau dia degil tu balasan dia. Sehingga tiap hasanah, setiap kebajikan, amal saleh tu, kebaikan, sekurang-kurang mendapat 10 kali lipat ganda, 10 kali ganda. Buat 110 dan balas. Lebih lagi sampai 700. Ada sampai bighairi hisab, sampai tak terhingga. Tuhan saja mengetahui. Ikut kadar ikhlas mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritakan bahawasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia mentakhfifkan ibadat-ibadat dalam keadaan digandakan pula pahala dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW. Ya. Aris, atau banyak berselawat kepada baginda. Kemudian mata talabta iwadan an amalin tulibta biwujudi sidq fihi wa yakfil murib wijdanus salamah. Mata talabta, apabila engkau menuntut upah atau pahala, ya, untuk satu amal perbuatan, pasti juga kau akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasanmu. Dalam amalan tadi kita minta nak ganjaran, pahala, kelebihan, maka Tuhan tuntut kita bersihkan amal. Kalau tidak, dia tak lagi ni. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia telah selamat daripada tuntutan. Jadi bila kita minta ganti, Tuhan pun suruh kita sempurnakan, ya. Sebab orang yang memandang kepada balasan itu, orang belum masuk lagi lain apa? Lain mahabbah. Orang yang mahabbah, yang berkasih, adakah setiap balasan benda yang diberikan kepada mahbub, kekasih dia tu, diharap balas? Jarang tak kita harap balas? Orang yang berkasih ni, dia sentiasa kalau dia nak bagi, ya, dia tidak mengharap, bahkan dia maknanya memberi. Sifat orang berkasih, mahabbah. Sebab mahabbah ni jalan ni, tariquna tariqul mahabbah, jalan kami, kata arifina bila ila tariqul mahabbah, jalan membentuk kasih. Bila ada mahabbah, bahawa dia melompat kepada ma'rifah akan Allah Ta'ala. Kalau tak ada mahabbah, dia tak ada ma'rifah. Maka sifat orang mahabbah banyak. Di antaranya, dia tidak maknanya mengharap kurniaan, bahkan dia memberi. Kita kalau bekerja, kita harapkan kurniaan, gaji naik lagi.
Biar orang kalau apa, berkasih lah, dia suka beri dan dia akan beri benda yang terbaik. Maka kalau kita dengan Tuhan begitu, kita akan beri yang terbaik dalam amal kita, dan kita tidak memikirkan balasan-balasan. Ya, balasan yang kita nak apa, yang paling besar kali kita nak Tuhan redha, cukup. Dia redha kita sebagai hamba dia kasih kita sebagai hamba, cukup. Yang tu paling besar. Tapi kalau masih lagi memikirkan adanya ganjaran syurga dan seumpama itu, boleh kita pilihkan bawah gitu. Sebab syurga itu makhluk, kita nak Tuhan bukan makhluk. Ya, dapat Tuhan segala-gala lebih syurga dibagi lagi. Itu maksudnya kalau kita minta bahawa nakkan ganjaran, maka Tuhan akan tuntut kita. Ya, sila bersih, kemaskan betul, kalau tidak ditolak nanti. Kunan khairun nasaj berkata, timbangan ilmumu itu sesuai dengan perbuatanmu, kerana itu mintalah kemurahan kurniaannya, dan itulah yang baik bagimu. Kita minta batal supaya apa? Tuhan bagi kita kurniakan rahmat dia, mengharapkan akan kasih sayang dia. Itu cara dia, ya. Kemudian Al-Wasiti berkata, ibadat-ibadat itu lebih dekat kepada harap maaf dan ampun daripada mengharap pahala dan upah. Ya. Habis itu banyak baca fadilat tu dalam hadis tu, sebab dia banyak lapis. Nabi menghadap manusia ni 1000 lapisan tadi, iaitu macam-macam perangai. Orang yang baru akan digunakan fadail. Ya, orang baru dia tak kenal Islam, tak kenal apa lagi, kita cerita kelebihan-kelebihan, baru dia semangat. Ada pun orang dah kenal dan nak mendekatkan diri, dia kena tukar gear lain. Jangan kita bawa sini, kita pergi sampai Kuala Lumpur pakai gear 1 dan meletup kereta kita. Ya, kena pakai 5 gear, ada yang 7 gear, ada tukar satu sesuai. Dia dah laju lagi, tukar gear lain pula. Laju lagi ni, para awliya sudah laju, maka dia pakai gear lain. Dia cari gear mahabbah, gear kasih. Dia tak cari gear mutalabah, nak tuntut. Oh, misalnya dapat ni, buat ni dapat ni. Itu macam budak ni. Tapi bagi sesuai bagi orang yang masih baru, ya, masih baru, kita pujuk dia dengan tawaran-tawaran yang memang disediakan oleh Ta'ala, supaya dia ada nasyat, gemar dia. Ya. So, saya cerita dulu apa, ada seorang wali besar, dia mentarbiah atau dipandai uslub dakwah. Ya, asali berdakwah, cara berdakwah tu kena ada uslub ni. Jadi datang seorang ditanya, ya Syekh, agar dia tahu Syekh ni wali besar kan, kalau saya ikut tarekat Syekh ni, amalan ni dalam tarbiyah Syekh ni, ya, boleh tak emas ni jadi apa ni, pasti jadi emas? Itu dia minta awal dia di mana. Kalau kena orang geram ni, kepala otak kau dia. Wah, perjalanan makrifat kau sibuk nak cari emas. Ya. Tapi tak, dia jaga kawan, tak boleh. InsyaAllah boleh. Wah, kawan tu seronok. Masuklah jadi murid dia, dia tarbiyah satu-satu, dikenalkan dengan Tuhan. Bila dia kenal, Masya Allah, Syekh tu test dia balik, macam nak emas tu kita tukar jadi pasir, kita tukar jadi mana. Tak nak tu, dia tak nak. Dia tak nak, dia kenal. Tadi dia dah, dia segegarnya Syekh. Sini pula bila Syekh segegar dia balik, dia baru dia kenal. Sebab bila manusia, bila kenal Tuhan, apa maksudnya? Confirm qalbi dia akan berpaling daripada makhluk. Kita akan menghadap makhluk. Apa benda di makhluk? Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda dia. Itu dalil. Bila dia mula kenal, Syekh Hagar dia balik, tak nak lah. Tak nak Syekh, tak nak. Dia dah kenal. Hazrat Syekh Wasiti berkata, ibadat yang lebih dekat kepada mengharap maaf. Sebab kita ibadat, kita banyak minta ampun kan. Sebab dalam ibadat kita kadang banyak tersilap. Ya, kadang hati kita lari dan sebagainya. Ya, daripada mengharapkan pahala. Orang yang minta maaf bermakna apa? Dalam ibadat, orang yang memantau hadiah dia kepada kekasih. Faham? Kita kalau berkasih, kalau bagi hadiah, si dah bagi tu, minta maaf lah kalau ada cacat-cacat, badan kami cantik ni, kan, dia bagi sorry macam-macam. Tapi kalau bukan kekasih, dia bagi orang biasa, ambil lah, itu pun dah baik ini. Aku bagi pun dah baik ini kan. Mana dia tu tak ada dalam kalbi. Sekarang kita dengan Tuhan, bila kalbi kita dengan Tuhan masih, memang dia akan pantau.
Apa dia buat ibadat, dia rasa macam tak kena, padahal dah cantik tu. Itu maksud sifat dia. Sentiasa dipantau benda tu. Dalam persembahan amalan dia, segala amalan kepada Allah Ta'ala, dia mengharapkan maknanya pahala, itu orang awam. Kalau mengharapkan kemaafan dan keampunan dan keridaan, itu orang sudah naik, martabat dia sudah dekat. Maknanya dimaksud lain orang-orang yang mencari redha dan kasih sayang Tuhan. An-Nasrabadi dia berkata, seorang ulama besar, dia kata ibadat-ibadat itu bila diperhatikan kekurangan-kekurangan, lebih dekat kepada mengharap maaf daripada mengharap pahala dan upah. Dia tak sempat nak fikir upah tu. Kalau dia dia perhatikan betul kekurangan, banyak kecacatan, ketidaksempurnaan dalam amalan yang kita lakukan. Satu sudut kita syukur Tuhan dah izin, tapi oleh satu sudut yang lain kita nak memberi persembahan, misi yang terbaik. Itu dalil dia ada mahabbah dengan Allah Ta'ala. Sebab mahabbah kalau tak ada, jawab dia, ibadat kita akan jadi corot. Orang tu akan ketinggalan di ke belakang. Kemudian firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah hanya kerana kurnia dan rahmatmu maka mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka daripada segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan memandang kurnia Tuhan. Jangan memandang pahala, tu awam. Pandang kurnia Tuhan, mujur Tuhan kurniakan kita iman, Islam, mujur dia bagi kita hidayat, fadlillah wa rahmah, dan rahmat Tuhan yang Tuhan beri kita banyak tu. Itu lebih baik, khairun mimma yajma'un, daripada apa yang kamu kumpul daripada amal yang tidak memandang kepada Allah Ta'ala. Dia buat amal banyak tapi nampak dia. Yang ni tak nampak semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Itu cara mana didikan serta dengan rohani. Sebab yang boleh sampai itu rohani kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Itu dia antara adab kita dengan Allah SWT bila mengerjakan amal yang saleh, kita tuntut supaya sidik amalan kita kepada dia. Jangan kita tuntut pahala. Pahala peringkat budak-budak lagi. Sebab anak kita kalau dah matang umur 30 tahun, kalau dia buat kerja-kerja dia minta upah tak? Tak ada. Bahkan dia cari macam mana cara nak suruh ibu bapa dia kasih kat dia. Dia buat cara ni, buat begini, tu dia. Kalau budak pertengahan umur belasan tahun ni, dia tak tu sangat, tapi dia kena bersuruh. Tak suruh dia orang kau tak nampak sampah berlambak ni, macam kau tak sapu. Kan? Tapi kalau umur bawah jangan, dia kena upah. Buat ni, tak ada upah dia. Wah, dah upah. Umur 7 tahun, 8 tahun, pergi kedai upah, berlari je. Bagi RM5 pada sup. Esok dia tanya, tak nak lagi. Wah. Dia bagi 10 lagi laju. Maknanya dia memandang upah, dia tak kerti lagi nak ambil perhubungan yang sangat besar nilaian dengan ibu bapa dia. Jadi ibu bapa ini bukan ibu bapa kan, ini Rabbul Alamin, Malikul Muluk, raja segala raja. Maka konteks yang tertinggi ialah mengharapkan kasih sayang, sentiasa mencari berbagai cara untuk kita menarik kasih sayang Allah Ta'ala dan redha dia. Habis. Kemudian kata pengarang, la tatlub iwadan ana amalin lasta lahu fa'ilan. Ini dia seru dalam ni. Kau jangan tuntut balas yang mana amal sebenar hakikat bukan dari engkau. Biar tu. Kita boleh tanya berapa untung bagi kalau kita ada share. Sekarang kau tak ada share, nak tanya untung apa? Macam untung berapa persen saya dapat? Kau punya saham berapa? Saya tak ada melabur. Nak melabur apa kau tanya?
Maksudnya ada saham, ada bahagian, ada kongsi, ada kita punya baru dapat. Sekarang dalam amalan hakikat pada kita, apa kita ada kan? Kita beramal ya apa ada? Kosong, tak ada apa. Ya, ada saham kita tak ada. Ya, kita buat ibadat, apa tunjuk daripada siapa? Tunjuk hidayat daripada siapa? Petunjuk daripada siapa? Gerak daripada siapa? Semua dia punya. Itu dia kata lasta lahu fa'ilan. Yang kau sebenarnya bukan kau buat, semua hakikat dari Tuhan yang bagi. Dan apa yang kau minta lagi? Itu maksudnya. Tuhan letak kita dah jadi dapat beramal pun cukup dah tu. Ya, itu maksud. Itu akan dibahas akan datang pula. Dia nak mendetail, membersihkan lagi supaya amal kita betul-betul cantik. Ya, sebagai orang yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. La tatlum iwadan ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inna khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Karim.